Okey. So ada ruangan chat. Ada apa-apa persoalan tanya aja. Buku apa cikgu kasih tanya. Okey, buku tulis apa-apa lah. Yang buku bahasa Inggeris saya tak tahu awak ada buku apa. Tapi kita nak guna buku hari ni. Alright, kita nak guna buku hari ni. Awak ada buku bahasa Inggeris awak bagi tahu last week awak bagi tahu yang awak ada buku 3 buku kan bahasa Inggeris kan? Right? Guna je mana salah satu. Mana-mana pun tak apa, tak ada masalah. So tak tetapkan lagi, nanti bila kita jumpa bersemuka nanti baru kita akan selaraskan dia. Alright? Okay, untuk masa sekarang ni awak guna as long as awak boleh buat kerja atau buku apa, go on. Okay, go on. Okay. Tak faham terus tanya tau. It's very important sebab awak agak ketinggalan sebenarnya sebabnya untuk noun, contohnya noun yang singular dengan plural noun tu awak sepatutnya dah menguasai masa darjah 3 dahulu. Tapi bila saya buat ulang kaji pada minggu lepas, saya dapati ramai lagi yang tak dapat nak tengok. Okey, tapi saya tak mau fokus tentang noun tu sangat. Sebab apa? Noun tu nanti awak akan kita akan sambil-sambil. Kita akan sambil selam minum air. Okey. Sambil kita selam kita minum air. Hari ni kita nak tengok tentang verb. Allah lupa nak share screen. Good morning, teacher. Oh, good morning. Teacher, macam mana nak buka komen tu? Ada chat sebelah kanan, sebelah bawah tu. Kat bawah. Saya pakai laptop. Dekat laptop sebelah kanan bawah. Okey, terima kasih, teacher. Okey. Okey. Sekarang kita dah masuk. Awak boleh nampak Okey. Ada apa-apa soalan terus tanya lah di ruangan chat ni lah. Okey, ataupun awak boleh malas nak type panjang sangat. Buka je mic terus tanya Baik. Minggu lepas kita dah tengok satu perkara tentang noun. Kita dah tengok tentang noun. Okey, kita dah tengok tentang noun. Saya kata noun ni saya guna dia sebagai N. Okey. Ingat, saya sekarang tengah mengajak grammar law nah. Grammar law. Okey. Kita nak tengok grammar law number 1 dengan grammar law number 2. Kita nak selesaikan huruf S. Masih ingat lagi tak huruf S yang saya sebut tu? Kan? Okey, kita nak selesaikan huruf S. Apabila dia plural, kita perlu tambah S. Apabila dia banyak, kita perlu tambah S. Dan S ni nak tambah dia ada banyak saya kata. Cara, dia boleh guna S, dia boleh guna ES, dia boleh guna IES, dia boleh guna VES. Masih ingat tak? Semua masih ingat tak yang saya ajak sebelum ni? Kita nak selesai masalah huruf S ni. Okay, very good, very good. Bila kita nak selesaikan masalah huruf S ni, kita nak tambah S. Kita nak tambah S kepada sesuatu word. Kepada noun ke, kepada verb ke. S ni bila nak tambah dia ada pecahan dia. Dia ada adik-beradik dia. Dia ada S, dia ada ES, dia ada IES, dia ada VES. Kan? Kita dah tengok secara sepintas lalu pada minggu lepas. Tentang S, ES, IES, VES dan sebagainya. Okey, baik. Hari ni kita nak tinggal sat noun. Okey, nanti kita akan gabungkan balik semua. Okey, kita tinggal sat noun. Kita nak pergi tengok satu perkara yang kita panggil dia verb. Verb ni apa? Kata nama. Kata nama is noun. Noun is kata nama. This is verb. This is noun, kata nama. Verb Kata kerja. yes. Kata kerja. Verb. Okey. Verb ialah kata kerja. Baik. Verb ni saya tulis dia sebagai V. V kecil. Verb. Singkatan kepada verb saya akan buat dia sebagai V kecil. Kata kerja.
kata kerja dengan kata nama ni dua perkara yang awak perlu sangat-sangat mahir untuk kenal pasti dia. Kena mahir, kena kenal pasti dia. Sebab apa? Sebab apabila kita buat sebelum kita nak belajar menulis karangan nanti, sebelum kita nak belajar menulis karangan, sebelum kita nak belajar guna grammar law ni, sebelum kita nak belajar guna grammar law ni, kita mesti kena kenal verb, kita mesti kena kenal noun. Dan satu lagi perkara, kita kena kenal pronoun. Okey. Hari ni kita nak tengok noun, verb dengan pronoun. Okey. Verb ialah kata kerja. Apa-apa kata, apa-apa perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan. Okey. Apa-apa words yang menunjukkan perbuatan, dia adalah verb. Dia adalah verb, kata kerja. Baik, saya nak tengok contoh lah verb. Nombor 1, kita nak senaraikan verb. Contoh verb yang awak tahu. Siapa boleh bagi tahu saya verb yang pertama? Contoh dia apa? Saya bagi contoh 3 yang pertama, yang keempat awak sambung lah seorang demi seorang, saya nak dengar. Okey. Verb yang pertama saya nak guna eat. Eat ni apa? Makan. Makan. Eat ni kata nama kah? Eat ni kata nama atau kata kerja? Kata kerja. Kata kerja. Kenapa kata kerja? Because nak makan, you have to do the work. Awak kena buat kerja tersebut. Awak kena ambil makanan, masukkan dalam, baru dia jadi makan. Betul tak? Kan? Maksudnya dia memerlukan kerja. Kerja is kata, iaitu verb. Itu yang kita nak kenal hari ni. Verb. Eat, makan. Okay. Number 2. Sleep. Tidur. Eat ialah verb. Sleep ialah verb. Okay, ini senarai. Kita nak senaraikan verb je hari ni. Number 3. Contoh. Sit. Seduduk. Duduk ialah verb. Betul tak? Betul. Okey. Soalan saya. Seorang bagi contoh dekat saya, apa verb nombor 4? Contoh nombor 4. Pick up. Apa dia? Pick up. Jump. Jump. Okay. Good. Lompat. Okay, next. Number 5. Skip. Tak jelas. Skip. Sedengar suara awak bergema. Kenapa? Macam duduk dalam gua. Dengar macam tu. Type. You mind type. Awak type. Awak type, saya baca. Run. Suhaidi kata run. Okay, very good. Run ialah apa, Suhaidi? Hari. Berlari. Okay, next. Number 6. Apa lagi verb yang awak tahu? Verb ada banyak. Come on.
Takkan ada 5 ni je verb dalam dunia ni. Drink. Cook. Cook. Okay. Cook. Good. Drink. Number 7. Cook. Memasak. Okay, number 8. Lagi? Fishing. Fishing. Very good. Memancing is a verb. Alright, good. Work. Banking, Betul, banking betul. up. Banking up. Banking up. Paint. Mewarna is a verb. Okay. So, drink ni ialah minum. Cook ialah masak. Fishing ialah memancing. Work ialah kerja. Paint ialah mewarna. Okay. Paint ialah mewarna. Okay, ada banyak, ramai. School bukan Zahara. Zahara tulis school. School ialah kata nama. Wash. Zahara tulis school. Banking up. Banking School ni up. adalah noun. Dia kata nama, dia tempat. Tapi kalau study ialah verb. Kita belajar ialah verb. Okay. Kemudian hadif kata cycling. Very good hadif. Cycling. Azlinda kata singing. Cantik. Singing. Okay. Siapa yang suka singing dalam bilik ayak tu, dia tahu lah. Dia verb kan. It's a verb. Satu perbuatan. Okay. I am singing in the bathroom. Okay. Marsyalina kata packing. Okay. Dia pack barang. Okay, betul. Satu verb. Walk. Swimming. Okay, baik. Sekarang kita dah senaraikan verb 1 hingga 10. Okay. Dah senaraikan verb 1 hingga 10. Sekarang saya nak bagi dekat awak 5 minit. Tak mau lama. 5 minit saja. 5 minit. Saya nak awak, pertama sekali awak salin dulu 1 hingga 10 ni awak kena salin. Ni verb ni dalam buku awak verb 1 hingga 10 awak salin. Kemudian awak sambung nombor 11 hingga nombor 20. Verb. Cukup tak nombor 20? Sikit sangat kot kalau nombor 20. Kita buat banyak sikit lah boleh tak? Lepas tu kita bincang. 25. Boleh tak 25? Ke 30? Cikgu, saya nak tengok yang mula-mula tu. Sat. 25 or 30? 25. Wah, pemalas. Amat Umar. Saya tanya 25 ke 30, dia suruh ambil yang paling sikit, 25. Dia tak mau 30. Tak apalah, okey. Kita mula sampai 25. Okey. Nak tengok yang mula-mula. Ni yang mula-mula. Okey. 5 minit dari sekarang. Jam sekarang pukul 10. 10 minit kita nak siap. 10 5 minit. Sorry, 10 5 minit 10 minit lah. Sebagi 10 minit lah. 10 kita nak siap. Kita nak bincang jawapan kita. Buku apa, teacher? Buku apa-apa pun. Buku bahasa Inggeris ada 3. Awak guna sahaja mana-mana buku. Buku bahasa Inggeris ada 3. Awak guna sahaja mana-mana buku. Yang ni tak payah salin lah. Yang ni tak payah salin. Awak salin yang sebelah ni je. Kiri ni je. Cikgu kena tulis tu yang bahasa Melayu pun. Yes. Kita nak tahu in English and makna dia in Malay. Boleh ya? Tapi jangan you write Tamil ataupun Chinese pula. Sebab saya tak pandai baca Tamil dengan Chinese. Awak guna bahasa Melayu lah, saya boleh baca. Kan? Awak jangan nak guna bahasa Korean. Awak pandai Korea, awak tulis Korean kat tepi tu. Saya tak pandai lah nak baca kan. Nanti saya nak semak macam mana. Awak buat
dalam menggunakan bahasa Melayu. Okay? Sampai 25 sahaja. Kemudian kita nak bincang. Abby Shini says, sir, do we also have to write the Malay word? Yes, you have to write the meaning also. Okay, write the verbs and the meaning in Bahasa Melayu. Awak tengok apple belakang sir ni, belakang sir ni ada apple. Apple ni pun dia tengah buat juga ni. Apple. Can you see? So nak tulis sekali maksud tak? Yes, tulis sekali maksud. Ha, 5 more minute, dah siap ke? Siapa yang dah siap? AB Shini, oh, dah siap dah. Okay, very good AB Shini. So you just sambung 11 sampai 25. Okay? 11 sampai 25. Nama saya Jacob, sir. Oh, kenapa nama awak dekat sini tulis ABC ni? This is your mom's ID, right? Awak tak dapat awak tak dapat ID MOE ke?
yang Google sekolah tak bagi ID MOE kepada awak, ya, email MOE cannot connect. Why? Password incorrect. Which class are you, Jacob? For Pintar. Who's your class teacher? For Pintar pula. Perdana. Okay. Kopi Pak Perdana. Kelas teacher, kita tanya kelas teacher awak dia punya password. Because sir, I am still new at the school. Tapi guru dia to in charge of the Google ID ni, Google Classroom ni dia ada satu yang in charge. He or she can reset your password. Ask your class teacher if you forgot your password, if you forgot the password, ask your class teacher, ask that teacher yang in charge tentang Google Classroom ni to reset the password. They can do that. Okay? They definitely can do that. Okay. Dia ada satu web yang dia guna yang dia boleh reset password. Okay. So I encourage my students lepas daripada ni, and I strongly encourage my students, all of you lah, tak kisahlah Jacob ke siapa ke, if you can log in using your Google Meet ID, Google ID, that will be very great. Sebab apa? Seterus dapat tengok nama awak. Kan? Ni tak ada lah sebut AB rupanya AB sini ni dia punya mak kenapa dia punya mam pula kan. Nama dia Jacob. Syaza Syafiqah said dance. Okay, very good Syaza. We'll still wait for others. We have 2 more minutes. Lepas tu kita bincang. Kasif, okay, good Kasif. So ingat dalam minggu ni lah, dalam bulan this month, kita nak explore 3 perkara saja. We will explore noun, iaitu kata nama. We will explore verb, kata kerja. We will explore pronoun, kata nama, kata ganti diri. Okay, pronoun. So saya baru join kelas Aiman. Okay, tak apa Aiman, dengar dulu. Nanti lepas daripada ni, bila saya dah upload video, Aiman tengok balik kelas daripada mula, kemudian Aiman cuba ikut dan buat latihan yang kita bagi. Okay Aiman? So 3 benda ni dia merangkumi what do I call it, grammar law number 1 and grammar law number 2. So saya nak bagi tahu apa yang kita nak belajar lah ni. Nak belajar minggu depan ni, saya nak bagi tahu. So tiap minggu, kalau sesihat lah, masih sihat sebelum meninggal dunia lagi, alright, insyaAllah saya akan buat kelas secara Google Meet. Okay, saya akan buat kelas secara Google Meet. Unless saya terpaksa pergi ke sekolah ke, saya ada mesyuarat di mana-mana ke, saya tak dapat buat Google Meet, then only saya akan bagi latihan for you to do. Okay, ataupun kadang-kadang saya rasa saya dah ajak banyak dah pada awak, saya nak uji awak buat latihan, okey. Minggu ni tak ada Google Meet, saya akan bagi latihan kat awak pada minggu ni. Next week kita akan bincang latihan yang saya bagi itu. Okey, itu cara dia. Okey. Tapi for the moment saya rasa kita memang akan setiap minggu akan buat Google Meet because saya perlu ajak
Kita nak kenal noun, kita nak kenal verb, kita nak kenal pronoun, kata ganti diri, dan kita nak tengok rules number 1, grammar law rules number 1, grammar law rules number 2, dan kita nak selesaikan masalah huruf S ni sampai faham. Trust me, sangat susah. Sebab apa? Sebab huruf S ni selalu problem. Ramai orang buat kesalahan tentang huruf S. So kita nak belajar sampai faham supaya kita tak buat salah lagi tentang huruf S. Baik, masa dah tamat. Yang mana yang belum habis lagi tu, okey. Maksudnya lambatlah. Baik, kita nak bincang macam mana kita nak bincang? Sewaktu kita bincang, kata kalau verb yang setulis nombor 11 sampai nombor 25 nanti awak tak ada, kalau awak dah ada, very good, awak boleh tandakan tick. Awak tanda tick dekat ni, dekat contoh kan, pen ada, awak tanda tick dekat nombor macam tu. Awak tanda tick dekat dia macam tu. Nama ni ada, awak tanda tick macam tu dekat number 9, number 3. Tapi kalau tidak ada, awak tambah. Boleh faham? Contoh kan? Contoh number 11. Sebagai contoh number 11, satu perkataan kill. Bunuh. I killed the mosquito. Saya bunuh nyamuk tersebut. I killed the cat. I killed the chicken. I killed the cow. Contohnya. Kan? I killed my friend yesterday. Contoh, saya bunuh kawan saya yesterday. Contoh, for example. So, kill is a bunuh. Dia adalah verb. Okay? Good, Umair. Okay. So, awak tidak ada perkataan kill. Awak tambahkan dia menjadi perkataan your number 26. Your 26 word. Okay? Awak tambahkan dia jadi number 26 perkataan awak. Baik. Kita sambung. Number 12. Apa perkataan number 12? Seorang bagi kat Sir yang banyak-banyak awak tulis tu. Study. Apa dia? Study. Okay. Study. Study. What is study? Apa cakap tu? Farani. Study tu maksud dia apa, Farani? What is the meaning of study? Belajar. Next. Jaki. Jaki kata draw. Melukis. Okay, next. Very good. Pandai-pandai semua. Belajar. Okay, good. Belajar. Very good. Next. Perkataan apa lagi? Dance. Tell me. Syazah. Dance. Syazah Bagi Halim. tahu. Choose. Memilih. Suhaidi. Sing. Watch. Watch me. Playing football. Basuh. Play. Play dah ada belum? Play. Okay, play. Belum ada play. Playing. Play. Bermain. Nampak? Siapa yang kata playing football tadi? Siapa kata playing football? Siapa yang cakap tadi playing football? Dia tak mengaku pula. Tak apalah, kita continue. Rahim Roshdi. Ni Rahim Roshdi kata look dengan right. Right dah ada kot saya rasa. Right ada lagi? Right. Look dengan belum ada lagi. Okay, very good. Look dengan right.
Look ialah melihat. Write ialah menulis. Kemudian kita ada Azlinda kata read. Membaca, very good. Wash, mencuci, membasuh. Mencuci, samalah. Okay, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Come on. Time. Swim. Apa? Siapa cakap tu? Felicia Amanda. Faris, Amanda. Amanda. Can I call you Amanda? Okay. Yes. Yes, Amanda. What is the word? Swim. Spell it for me. Saya tak jelas. Swim. Swim, berenang. Ya. Swim. Kita tengok ada dance. Menari. Celebrate. Celebrate. Watching TV. Watch TV. Drive. Drive ialah memandu. Watch. Watch ialah melihat ataupun kita boleh kata dia menonton. Celebrate. 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 Celebrate cantik. Celebrate ialah meraihkan. Celebrate, build, smell. Ada perkataan smell, ada perkataan build. Very good. Awak semua pandai. Okay. So, awak dah kenal. Nampak tak? Hari ni saja kita dah buat 25. Okay, kita dah buat 25 verbs. Okay. Verbs ni ialah kata kerja. Sekarang soalan semacam ni. Soalan semacam ni. Contoh saya ambil perkataan swim. Okay, swim ni maksud dia apa? Berenang. Berenang. Dia verb, Dia verb. Dia verb. Dia bukan noun. Kalau dia noun, dia swim dekat ocean. Ocean is noun. Swim in the swimming pool. Swimming pool ialah noun. Sebab swimming pool tu ialah kata nama. Ocean is kata nama. Betul tak kan? Swim in the river. River ialah noun. Dia adalah sungai. Kata nama. Sekarang kita tengok verb. Swim. Soalan sekarang ni simple sangat-sangat. Okay. Swim. Apa beza swim? Swims ada S dengan swimming. Berenang. Saya tahulah dia berenang. Apa beza dia? Swimming sedang berenang. Apa beza swim? Swims. Apa beza number 1, number 2 and number 3? And number 3. Swim, swimming. Sekarang kita ada number 1 swim. Number 2 swims. Number 3 swimming. Alright, my question to you is, apa beza perkataan ni? Bila nak guna dia? Bila nak guna swim? Bila nak guna swims? Bila nak guna swimming? Apa maksud Swim. Berenang. apa boleh bagi tahu sir?
Amanda. Amanda nak cakap apa tadi Amanda? Swim seorang. Swim tu seorang. Okay. Amanda kata swim tu seorang. Swimming is when we are currently in the pool. Swimming. Jacob kata swimming is when we are currently in the pool. Swimming. Okay. Kalau saya kata macam ni Jacob. Jacob. Saya bagi tahu ayat dia macam ni. Jacob swims in the swimming pool. Betul ke salah? Ni soalan saya macam ni. Soalan macam ni. Setulis. Okey, setulis. Amanda. Betul. Pinjam nama Ustaz nah Amanda. Amanda swim in the pool. Shit, pool je tak seronok lah. Kita tukar sikit. In the river. Ini number 1. Number 2. Amanda swims in the river. Number 3. Amanda swimming in the river. Tadi dia ada swims dengan swimming. Saya tanya apa maksud dia. Sekarang ni sebuah ayat. Number 1. Amanda swim in the river. Number 2. Amanda swims in the river. Number 3. Amanda swimming in the river. Soalan saya. Number 1, number 2, number 3. Yang ayat ni. Yang sentence ni. Which one is correct? Number 2. Number 2. Number 2. Siapa cakap number 2? Number 2. Zahra said number 2. Number 2. Okay. My next question. Number 1. Apa kesalahan number 1? Tak ada S. Okay. Ramai kata number 2 is correct. Okay, number 1 and number 3 is wrong. Okay. Number 1. Apa kesalahan number 1? Satu orang kena ada S. Satu orang kena ada S. How do you know satu orang? Amanda is one girl. Amanda is one girl, singular, kan? Amanda is one girl, singular. So kita put S here. So that's why dia kena jadi swim. Kenapa Amanda swimming is not correct? Can somebody tell me? Pasal apa number 3 is wrong? Tak ada is. Huh? Tak ada is. Tak ada is. Why you have is? Why you have to use is? Sebab ada ing. Use. Siapa cakap tu? Jacob. Is that you, Jacob? Ya. Okay. Very good.
when we have ing, di sini kita kena guna is. Yang ni kita tinggal saat keep in view. Itu rules number 3. Kita nak tengok number 1 and number 2 sekarang ni. Okay. Number 1 and number 2. Okay. Ingat tak saya kata tadi? Verb, kita nak selesaikan masalah huruf S pada noun dan pada verb. Alright? Pada noun dengan pada verb. Okay. Untuk menyelesaikan masalah Amanda ni swim ke? Amanda ni swims. Kita nak tahu. Kita nak tahu Amanda ni swim ke? Amanda ni swims. Kita nak selesaikan masalah ini, kita kena tengok satu lagi. Kita kena kenal satu lagi makhluk dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia pronoun. Ingat tak? Kita dah belajar dua dah. Okay. Next week Sir akan bagi tahu tentang last week saya dah ajar tentang noun. This week kita dah kenal tentang verb. Okay. Sebelum kita nak belajar menyelesaikan huruf S, okay, kita kena kenal bila nak habis. Pasal apa awak tak mau dengar saya cakap dah ke? Ada lagi masa 3 minit, 5 minit lagi masa saya. Okay. Sebelum kita nak belajar nak kenal huruf S, nak menyelesaikan huruf S ni, kita kena kenal satu lagi makhluk, iaitu kita panggil pronoun. Yang mana saya akan letak dia sebagai PR. Pronoun is PR. Okay. Sekarang sebelum saya nak explain dengan lebih detail, kita nak kenal pronoun dahulu. Alright? Pronoun tu apa? Kata ganti diri. Siapa subjek dalam ayat tersebut? Okey, contohnya. Dalam ayat ini Amanda ialah pronoun. Pronoun ni dia boleh jadi orang, dia boleh jadi binatang, dia boleh jadi benda, tidak ada masalah as long as dia subjek kepada ayat tersebut. Okey, pronoun. Okey. Pronoun ni ialah kata ganti diri. Contohnya pronoun. Contoh pronoun. Sebagai contoh pronoun awak boleh guna Amanda. Saya baru kenal. Amanda kelas mana Amanda? Which Amanda daripada kelas mana? Jacob. Pak D. Okay, my class. Jacob kelas mana Jacob? 4 perdana. 4 perdana. Okay, good. Kita ada Amanda, Jacob. Semua ni boleh jadi pronoun. Kita boleh jadi my father, my sister, My mother. policeman. Number 6, my mother. Number 7. Dia boleh jadi the monkey. Number 8. Okay. Contohnya my friend. Number 9. Ali. Number 10. Apa lagi awak rasa yang boleh jadi pronoun? Semua ini ialah pronoun PR. Pronoun. Maksudnya, maksud pronoun ni, dia kata ganti diri. Dia subjek kepada sesuatu ayat. Contoh, saya nak tukar Amanda, tak maulah Amanda, saya nak guna nama Jacob lah, sedap sikit. Jacob swims in the river. Betul tak betul? Betul lah. Saya gantikan ni. Ni. Contoh ni. Saya gantikan pronoun ni. Apa ni? Pronoun.
pronoun ni, PR ni, seganti je. Mana-mana ayat dia. My father, saya ambil number 3, my father. Contoh, seletak. My father swims in the river. Terus betul. My sister swims in the river. The policeman swim in the river. Betul. My mother swims in the river. The monkey swims in the river. My friend swims in the river. Pun betul. Semua betul. Baik. So, masa kita pun dekat nak habis. Kerja rumah hari ni, pronoun ni, okay, awak sambung 10 sampai 20. Okay. Kalau boleh buruh maksud, masuklah. Contoh macam my father kan, ayah. Ayah saya. My sister, kakak. The policeman is a police. My mother, ibu saya. Okay. The monkey and so on. Awak sambung sampai 20. So pada next week kita akan belajar tentang kita akan ulang kaji sikit tentang pronoun, semak jawapan tentang pronoun. Kemudian kita akan terus belajar macam mana nak menyelesaikan huruf S pada verb, pada noun dengan menggunakan rules number 1 and number 2. Minggu depan baru kita akan kenal grammar law rules number 1 dengan number 2. Di mana nanti saya akan kenalkan Sahi dengan Wati kepada awak. Saya nak kenalkan 2 orang pelajar kepada awak next week bernama Sahi dan juga Wati. Seorang nama Sahi, seorang nama Wati yang awak perlu kenal dia sampai mati apabila awak belajar bahasa Inggeris. Okay. So, this Sahi and Wati, you have to know. Make them as your best friend. Awak kena kenal Sahi dan Wati. Siapa Sahi dan Wati ni? Kita akan jumpa mereka pada minggu hadapan. Ingat nama dia seorang lelaki Sahi, yang seorang lagi perempuan nama Wati. Very handsome and very beautiful girl. Seorang nama Sahi and seorang nama Wati. Okay, you have to memorize that name because that name should be your best friend sampai mati selagi awak belajar bahasa Inggeris. Okay, so homework hari ni awak sambung pronoun ni number 10 sampai number 20. Boleh tak? Boleh. Boleh. Awak sempat screenshot, awak screenshot sekarang untuk awak salin. Kalau awak tak sempat screenshot, nanti saya akan bagi video kepada awak. Awak boleh tengok video saya dan awak akan pause, awak akan salin balik. Okay? Boleh? Boleh. Very good. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, kalau tak ada. Okay, thank you for coming to my class. Kita jumpa next week. Jangan lupa next week kita nak berjumpa dengan 2 orang pelajar bernama Sahi dengan Wati. Okay, next week Google Meet 9:30 pagi pada hari Selasa. Alright? Alright, thank you for coming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye-bye. Bye sir. Bye sir. Welcome. Bye sir. Bye cikgu.